Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب وبصري وأطلق بلساني اشرح بالصدر واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Ta'ala. Sambung Muniyatul Musalli 133 muka surat 133 dah habis dah berkaitan dengan solat sunat. Selesai solat sunat 133 kesempurnaan faedah ataupun sedikit tambahan yang tak ada kena-mengena je, tak ada kena-mengena sangat dengan perbicaraan sebelum, tak ada kena-mengena sangat, kena-mengena sikit-sikit. Kesempurnaan faedah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, ini kesempurnaan faedah pada menyatakan yang bergantung dengan raja. Bergantung dengan raja. Maksud raja ni pemerintah. Termasuklah raja sultan dan termasuk pemerintah. Istilah orang dulu panggil raja je. Sama ada raja tu yang kita panggil raja sekarang, sultan sekarang, ataupun raja tu maksudnya orang yang paling besar lah dalam pemerintahan, yang ataupun menteri termasuk sekali. Itu masuk raja. Dan barang yang bergantung dengan dia, dan barang dan perkara yang ada kena-mengena dengan pemerintah. Macam mana hujung kitab Musalli tiba-tiba ada cerita pasal pemerintah ni, ataupun menceritakan tentang kepimpinan. Musalli semayang, Muniyatul Musalli, kitab Muniyatul Musalli, idaman orang solat, cerita pasal sembahyang. Dan kita belajar daripada muka surat pertama sampai 132 semua berkaitan dengan solat. Tiba-tiba masuk 133, tiba-tiba cerita pasal kepimpinan ataupun pemerintahan pula. Apa cerita ni? Saya cari juga dulu, masa mula-mula belajar dulu tak cari, belajar aja. Tapi bila dah mula mengajar, cari apa salah ada kat sini. Sebab orang yang tanya, orang tanya tak boleh jawab, tak tahu kenapa ada kat belakang ni. Jawapan selamat apa? Dah pengarang nak tulis, jawapan selamat. Dah pengarang nak tulis, macam mana? Nanti bila kat Padang Mahsyar jumpa, nanti tanya dia. Tu jawapan selamat. Tapi tak puas hati cara yang tanya-tanya, rupa-rupanya jumpalah. Sebenarnya dikatakan kitab Muniyatul Musalli ni dikarang setelah diminta oleh seorang sultan dekat Kepulauan Melayu waktu tu. Sultan ataupun raja waktu tu. Masa tu tak ada Malaysia lagi, tak ada lagi. Semua dipanggil Nusantara. Nusantara kan. Termasuk Fatani, termasuk ke bawah ni, Singapura termasuk sekali. Lepas tu pergi ke belah sini, Indonesia. Masuk ke Kalimantan ke mana ke. Nusantara lah cerita, Nusantara. Waktu tu. Jadi sultan pada waktu tu ataupun raja pada waktu tu, bila dia tahu Syekh Daud ni
pengarang kita Syekh Daud, datang ke tanah Melayu. Dia duduk berpuluh tahun, dia duduk di Mekah, dia belajar di Mekah. 30 tahun belajar. Kemudian sambung di Madinah. Kemudian disuruh oleh guru-gurunya untuk balik ke tanah Melayu waktu tu. Sebab nak perang dengan penjajah. Waktu tu. Akhir sekali perang. Kalah. Waktu tu ada sekali yang pengarang kitab. Apa? Sabil al-Muhtadin. Pengarang kitab Syekh Arsyad Al-Banjari. Tu Al-Banjari, Indonesia lah kita kata. Yang ni Fatani, kawan tu. Sebab dulu macam satu negara. Bukan satu negara lah. Satu rumpun waktu tu. Jadi dengan perangan Siam. Perangan lah dengan penjajah lah senang cerita. Akhir sekali kalah. Berundur. Mati Syekh Arsyad Al-Banjari. Pengarang kitab Sabil Al-Muhtadin. Tebal ni kitab dia. Sirap Pekah. Dia mati. Syahid. Syekh Daud berjaya berundur-undur, akhir sekali pergi balik ke Mekah. Jadi mutawih kat sana. Dan jadi mengajar di Mekah. Sehinggalah dia meninggal. Syekh Daud ni. Jadi ketika dia balik ke Tanah Melayu tu, ke Nusantara tu, orang, besar ni, berapa puluh tahun mengajar di Masjid Haram. Belajar je 35 tahun. Kita belajar 5 tahun dah nak salahkan lah orang dulu. Kita itu 35 tahun datang. Jadi antara yang jumpa dia Sultan. Pemerintah waktu tu. Dia kata, Syekh Daud, kaganglah. Sepatah dua kata untuk kami. Dia pun ambil. Gitu. Siap. Siapa bawa? Saya terlupa pula nak bawa. Sebab dah terkoyak saya punya buku yang Rumi. Yang Jawi. Dah terkoyak dah. Dah hancur lebur dah. Maksudnya kalau bawa pun selai. Datang bawa selai. Hancur. Nipis je. Dia kagang macam tu juga. Sekejap. Boleh? Nak? Sekejap. Siap. Gitu yang ada dalam kepala je. Okay. Dia karang. Tapi dia fikir balik. Yang suruh aku ni Sultan. Nak nasihat Sultan bukan senang. Inilah cara nasihat dia. Dia minta, karanglah untuk kami sikit. Kami di Tanah Melayu ni nak belajar bab semayang. Okay. Dia cerita bab semayang. Lepas tu dia tambah sikit. Pesanan untuk pemerintah Sultan. Sebab tu ada kat belakang. Sebab kalau nak cakap direct, nak tegur sikit ni. Kita dalam pemerintah, tak kena adab, tak kena gaya. Jadi dia tulis. Sambung kat belakang. Jadi kalau raja tu, Sultan tu baca. Ujung ada nasihat untuk aku. Tu ada kat belakang tiba-tiba ni. Padahal tak ada kena-mengena pun. Tu ada di belakang. Jadi, maka disuruh, diminta oleh seorang Sultan dekat Kepulauan Melayu lah. Maka dia terus karang dan dia pun letak sekali karangan berkaitan dengan kelebihan pemerintah yang adil dan ancaman pada pemerintah yang zalim. Letak sekali kat belakang. Tapi tak dalam dua lay. Tak sampai 2 lay. Berapa muka je. Tapi kita banyak muka sebab kita Rumi. Ini bukan original. Yang Jawi tu berapa lay? 2 lay. Okay. Kerana apa? Kerana Islam sangat menitik beratkan soal kepimpinan, pemimpin yang adil. Dan dia ada kena-mengena dengan ibadah. Walaupun agak jauh lah dia punya kena-mengena tu. Memimpin kena-mengena dengan semayang. Ada. Tapi dari sudut galakkan. Dari sudut pemerintah tu nak buat undang-undang berkaitan dengan semayang. Kan ada lah juga. Cuma agak jauh lah kaitannya. Dia letak juga. Baik, mari kita baca. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sabda Rasulullah SAW. Waqirrus sultan. Waqirrus sultan. Wa ajilluh. Fa innahu izzullahi wa zilluhu fil ardi. Idha kana adlan. Muliakan oleh kamu akan sultan. Pesan dia dekat Sultan yang suruh karang dan pesan dia dekat kita yang baca. Dan dia pesan secara umum. Muliakan kamu akan Sultan. Besarkan Sultan dan besarkan kamu akan dia. Respect dia, hormat dia. Kenapa kena respect kat dia, kat Sultan? Maka bahawasanya ia ketinggian Allah dan bayang-bayangnya Allah di dalam bumi apabila adil. Itu kiasanlah. Dia adalah ketinggian Allah. Begitulah ketinggian Sultan. Disebut bayang-bayang Allah. Itu kiasan. Bukan bayang-bayang betul.
Contoh kalau kita tengok bayang-bayang, kalau kita angkat tangan, bayang-bayang kita akan angkat tangan juga. Kalau bayang-bayang kita tak angkat tangan, baik kita lagi cepat-cepat. Kita angkat tangan bayang-bayang, kadang-kadang tunjuk penumbuk. Baik kita lagi. Dia akan ikut. Jadi, sultan ni umpama bayang-bayang Allah. Jadi maknanya, apa yang sultan buat, itulah yang Allah nak. Seolah-olah apa yang sultan buat, itulah yang Allah nak buat. Seolah-olah gitu. Jika adil. Sebab apa kata gitu? Sebab kalau menteri dia macam ni, istilahnya semualah Allah lantik. Tapi menteri, dia bukan macam mana? Macam ni, kalau sultan, dia memang lahir-lahir sultan dah. Allah pilih lah. Kalau menteri tak, rakyat yang pilih. Macam tu lah lebih kurang. Ataupun sultan tu yang pilih menteri. Jadi, sultan ni dia special. Sebab Allah pilih. Mana bukti Allah pilih? Dia lahir-lahir anak sultan. Mana Allah lah pilih? Macam kita kan. Allah pilih ke lelaki. Allah tentukan kita lelaki. Lelaki Allah pilih. Perempuan Allah. Dia jadi perempuan. Allah pilih. Tapi dari sudut kebaikan itu kita buat. Benda baik, benda jahat itu kita buat. Tapi dari sudut warna kulit, Allah pilih. Mana boleh pilih? Masa dalam tu Jibril datang ke, malaikat datang ke, ni lagi 9 bulan engkau dah bercantum dah ni, benih. Bagi tahulah tanda tik-tik. Mata bulat. Kulit sawo matang. Boleh tik. Keluar-keluar jadi. Itu kita pilih ni tak? Nak macam mana? Kalau gelap-gelap Kalau terang-terang. Sebab tu kita tak boleh berbangga. Allah hitam, aku putih. Tak boleh bangga. Bukan pilih pun, Allah pilih. Yang boleh bangga, yang dia boleh usahakan. Bolehlah kalau nak bangga. Cuma tak eloklah bangga. Cuma kalau dia nak bangga pun okey lah. Sebab itu dia usaha sendiri. Dari sudut lelaki, perempuan, dari sudut lahir-lahir cacat semua. Itu mana boleh? Mana bukan pilih. Itu Allah yang pilih. Begitulah sultan. Sultan lahir-lahir, dia tak minta nak lahir anak apa. Nak lahir agama apa? Nak lahir anak siapa? Tak ada. Tahu-tahu dia dah anak sultan. Dan dia akan ganti nanti. Maka itu Allah pilih. Betul lah. Tapi kalau menteri tidak. Sultan tu yang pilih ataupun rakyat yang pilih. Maka kita tak boleh kata menteri adalah bayang-bayang Allah. Tak boleh kata gitu. Tak boleh. Tapi sultan boleh. Sultan boleh kata dia adalah bayang-bayang Allah. Apa yang dia buat tu, itulah yang Allah suruh. Boleh kata gitu. Tapi ada kaitnya. Apabila adil. Tu kait di bawah belakang. Idza kana adlan. Nanti kita bahas satu-satu. Jadi sultan ni kena besarkan dia, kena respect dia. Tak boleh kata macam mana? Dia manusia juga, macam kita juga. Makan nasi juga, berak keluar tai juga. Tak boleh kata gitu. Memang betul tapi tak boleh kata gitu. Tidak beradab dia panggil. Tak boleh. Sebab Allah pilih dia. Allah tak pilih kita. Allah pilih dia. Dan daripada Umar radhiyallahu, tapi kalau kita tengok pun, kalau dalam khutbah kan, semua satu Malaysia khutbah, mesti ada puji. Dia ada puji sultan di negeri itu. Sebelum ni, dalam beberapa tahun lepas, saya dengar ada orang, dia tak baca sultan tu. Saya nak beritahu alasan dia. Tapi dia kena tindakan tata tertib. Bukan negeri ni, negeri lain. Dia tak baca. Sebab dia tak puas hati. Dia kata sultan begitu begini. Dia tuduh kalau gitu ni. Tak puas hati lah. Salah ke apa ke. Dia kata gitu. Maka dia tak baca. Tak baca apa? Itu doa untuk sultan. Bukannya baca apa. Kan minta dia suruh memerintah dengan adil. Kan bagus. Kan? Membesarkan dia, memuliakan sultan. Sebab dia kata sultan tu tak adil apa. Dia katalah adalah hujah-hujah dia. Maka dia kena tindakan. Jadi soalannya, boleh ke kita? Sultan boleh tentu baik, mentah tak baik. Tapi doakan juga. Boleh lah. Doa apa? Doa suruh dia memerintah dengan baik lah. Bukannya, dia jahat, jadi kita tak payah doakan dia. Bukan gitu, kita tak diajar gitu. Kalau orang tu jahat, doakan supaya dia jadi baik. Itu kalau orang biasa. Kalau sultan, lagilah doakan. Malah dia adalah pilihan Allah. Allah yang pilih dia. Jadi, betul dah lah doakan tu. Betul kan dah? Lepas tu ada bila begitu kena panggil macam tu dengan pejabat agama, dia bagilah hujah-hujah dia. Saya ambil orang pejabat agama punya ayat. Menarik lah. Sebab saya ada kat situ sekali. Dengar je. Dia kata, sultan ni macam bapak kita lah. Kalau bapak kita tu baik, tak apalah baik. Tapi kalau bapak jahat, takkan kita ya Allah matikan, mampuhkan dia. Tak ada. Kita cakap doa yang baik-baik juga. Dia macam bapak kita lah. Jadi doakanlah yang baik-baik. Betul lah juga. Logik lah. Jadi alasan tak nak
berdoa untuk sultan kerana yang dia tak puati, yang dia kata salah tak tahu, salah betul tak tahu lagi. Ini cerita yang dia kata. Tak patutlah gitu. Baca je lah dan doakanlah kebaikan. Suruh dia, kalau kata dia salah, doakan supaya dia jadi betul. Betul lah. Dia macam bapak. Sultan macam bapak. Bapak kita baik ke, bapak jahat ke, tetap juga kita doakan dia. Doa apa? Doa dia supaya dia jadi baik. Kalau dia memang baik, doa supaya dia jadi baik lagi. Kalau dia tak baik, doakan supaya dia jadi baik. Itulah tugas anak. Begitulah perumpamaan rakyat dengan sultan. Dan daripada Umar radhiyallahu anhu katanya, khabarkan daku ya Rasulullah. Sayyidina Umar tanya, khabarkan daku ya Rasulullah, bagi tahu kat aku. Daripada ini sultan yang hebat. Ada sultan yang hebat. Yang hebatlah segala manusia baginya. Manusia semua memperhebatkan sultan, respect lah. Menganggap sultan tu hebat. Dan rendah baginya segala tubuh manusia. Dan dia pula rendah, dia berjiwa rakyat. Jiwa rakyat. Dia elok lah. Dia dah tahu dah Allah pilih dia, maka dia buat elok-elok. Dia rendah baginya segala tubuh manusia. Apa ia? Atau bahasa lain, apa pandangan Tuan? Tuan tu Nabi lah. Nabi jawab, iaitu bayang-bayang Allah pada bumi. Lebih kurang samalah. Iaitu pemerintah adalah bayang-bayang Allah, ataupun khalifah, ataupun penjaga, ataupun penguasa di muka bumi. Yang mana kalau kita tengok Nabi Adam dulu ni cipta, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kata Allah, aku nak cipta khalifah dekat muka bumi. Nak cipta ketua dekat muka bumi. Masa Nabi Adam. Masa tu Nabi Adam tak buat lagi. Belum lagi. Baru yang dirakamkan apabila Allah kata dekat malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak buat khalifah dekat muka bumi. Kan malaikat jawab apa? Qalu ataj'alu fiha. Kenapalah kau nak buat satu makhluk ni, manusia ni? Qalu ataj'alu man yufsidu fiha. Buat kefasadan, buat rosak. Buat rosak lah, buat jahat lah. Apa? Wa yasfiqud dima, menumpahkan darah. Sedangkan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami malaikat ni doa ibadah. Buat apa lagi buat ni? Buat apa lagi nak buat? Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, kan? Sesungguhnya aku tahu apa yang kau tak tahu. Yang aku nak buat ni bukan macam model dulu. Ni model baru. Ni model version baru yang nak buat ni. Bukan macam dulu. Dulu apa? Dulu jin. Yang malaikat kata kenapa nak buat makhluk yang merosakkan muka bumi, menumpahkan darah, membunuh. Siapa? Nabi Adam tak buat lagi. Baru nak buat. Mana malaikat tahu? Malaikat tengok jin. Jin dah ada lama dah. Memang rosak muka bumi. Dia buat. Jadi malaikat ingat nak buat model sama macam jin. Tapi tak. Ini model baru. Ini baik punya model. Model baru. Horsepower yang besar. Model baru ni. So, jadi dan buat pula daripada tanah, bukan daripada api macam jin. Jadi bila Allah kata nak buat khalifah tu penjaga. Maksud penjaga, Allah yang jaga bumi. Kemudian secara kiasannya Allah lantik seorang yang nama khalifah. Khalifah ni manusia dekat muka bumi untuk jaga muka bumi. Kemudian bergenerasi-generasi sultan lah yang ambil alih. Jadi maknanya pilihan Allah. Allah yang lantik khalifah dekat muka bumi. Okay, jadi buat baik-baik. Cakap baik-baik. Hormati dan muliakan mereka. Malah kita muliakan dia. Walaupun dia tu hina sebenarnya. Jahat sebenarnya. Kalau kita muliakan dia, kan bagus. Tak ada masalah pun. Muliakan orang tak ada rugi pun. Walaupun orang tu baik ataupun orang tu jahat. Kita muliakan je. Lebih-lebih lagi dia bayang-bayang Allah. Penguasa dekat muka bumi. Maka apabila baik ia, kalau baik sultan tadi tu, maka baginya pahala. Kalau sultan tu buat baik pemerintahan dia baik, maka dapat pahala. Dia dapat pahala, sultan dapat pahala. Dan atas segala kamu syukur. Kamu rakyat syukur. Dah dia baik, kamu kena syukur. Dan apabila jahat pemerintah, maka dosa atasnya. Dia berdosa lah. Dia buat jahat. Tak zalim ke apalah, buat jahat. Dosa lah. Dan atas kamu sabar. Okay? Bila pemerintah baik, maka rakyat syukur. Syukur ni suruhan. Siapa bersyukur dapat pahala.
maka rakyat dapat pahala. Sebab sultan baik, sultan dapat pahala, rakyat syukur, rakyat pun dapat pahala. Ya. Bila pemerintah jahat, maka dia dapat dosa. Rakyat sabar dapat pahala. Jadi untung rakyat dua-dua. Pemerintah baik pun rakyat untung, pemerintah tak baik pun rakyat untung. Dua-dua untung. Cuma bezanya pemerintah baik dia untung sebab syukur dapat pemerintah yang baik. Tapi kalau dia dapat pemerintah yang tak baik, dia sabar, pahala juga. Tapi bagi pemerintah, kalau dia baik dapat pahala, dia jahat dapat dosa. Rakyat memang akan dapat pahala je. Sebab sama ada syukur atau sabar. Sebab itulah sebenarnya perenggan ni daripada hadis Nabi. Saya sempat salih hadis tu. Hadis tu katanya, Nabi kata orang mukmin, orang beriman, dia ada di antara dua je, iaitu sabar dan syukur. Jika dimudahkan, dia bersyukur. Jika mendapat kesukaran, dia sabar. Apa dia? Ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min. Ajaib lah orang mukmin ni. Pelik ajaib orang mukmin. Apa dia? Inna amrahu kullahu khairun. Kullahu lahu khairun. Kalaulah urusan dia baik, kehidupan dia baik, maka itu baik untuk dia. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan dan tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Mukmin ni apa jadi kat dia, baik belaka. Sama ada jadi yang baik pun baik, jadi yang tak baik pun baik untuk dia. Nabi kata, in asabathu syarra'u syakara fakana khairan lah. Jika dia dapat kesenangan, dipermudahkan urusan hidup dia, maka dia bersyukur. Bila dia bersyukur, maka baik untuk dia. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah. Jika dia mendapat kesusahan, kesukaran, maka dia bersabar. Itu juga baik untuk dia. Jadi orang beriman, dia tak ada yang tak baik. Semua baik. Sama ada dia nak syukur atau dia nak sabar. Dan daripada Nabi, siapa-siapa yang memeliharakan rakyat, dan tiada siapa-siapa yang memeliharakan rakyat, bahasa sekarang, sesiapa yang ada jawatan sebagai orang besar, sebagai pemerintah. Sesiapa yang ada jawatan sebagai pemerintah. Orang dulu kata, sesiapa yang memelihara rakyat. Memelihara tu maksud, dia dapat jawatan lah. Mungkin sultan, Allah pilih. Ataupun mungkin juga menteri-menteri YB yang dijaga rakyat. Siapa yang jaga rakyat? Ya? Dan tiada dipeliharakan dengan amanah. Oh, dia tak buat aman, dia buat lebih kurang. Dia tak buat sungguh-sungguh. Dia tidak amanah. Dan nasihat daripada belakangnya. Orang bagi nasihat pun dia tak peduli. Dia tak peduli. Niscaya memicit. Rumi apa? Memicit. Sempit. Boleh. Betul lah. Maka menyempitkan atasnya rahmat Allah. Maka Allah sempitkan rahmat. Maksudnya Allah tak bagi rahmat dekat dia. Allah sempitkan atasnya rahmat Allah yang luas bagi tiap-tiap sesuatu. Allah sempitkan. Maksudnya, dia tak ada, kehidupan dia tak berkat. Jadi itulah. Allah sempitkan. Allah tak bagi rahmat dekat dia. Sebab dia diberi jawatan untuk menjaga rakyat. Kemudian dia jaga tu dengan tidak amanah, dan bila dinasihat dia tak dengar, maka Allah akan sempitkan hidup dia. Macam tu lah. Allah akan sempitkan hidup dia. Walaupun duit banyak, sempit. Tidur tak lena. Tak lena. Banyak sangat harta, takut pergi masuk lah. Pasang alam yang paling mahal. Tak lena. Ada siap beli anjing lagi. Tak salah beli anjing untuk jaga rumah. Cuma nak beritahu, Allah, nampak susah hidup dia. Tengok orang yang miskin-miskin ni senang, relax. Tak ada apa. Nampak dia susah. Allah sempitkan dia walaupun dia banyak duit. Dan kata Malik bin Dinar, aku dapat setengah yang diturunkan daripada langit. Setelah dia kaji tentang firman-firman Allah, Quran tu maksud dia, dan hadis-hadis. Firman Allah Ta'ala, aku raja bagi segala raja-raja. Malikul Mulk, raja segala raja. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Itu antara juga tu. Dan Allah adalah dan malaikat maut tu sekadar wakil je. Sebenarnya yang raja sebenarnya, sebab malaikat maut orang panggil raja maut. Raja maut. Tapi sebenarnya kalau kita tengok surah Sajadah kan, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum.
Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Yang matikan tu ya raja kematian, ya, tapi sebenarnya raja kematian malaikat maut tadi wakil Allah aja. Raja sebenar ni, aku raja bagi segala raja-raja, Allah. Hati segala raja pada tangan aku. Hati raja dekat tangan aku. Maka barang siapa taat akan daku. Yang ni. Rakyat yang taat pada Allah. Ya, barang siapa tu rakyatlah taat akan daku. Daku tu Allah. Ya. Aku Allah. Jadikan mereka raja atau pemerintah. Atasnya rahmat. Macam inilah mudah kata. Kalaulah rakyat baik, raja akan jadi baik. Pemerintah akan baik. Dia terbalik, dia berpusing-pusing. Pemerintah baik, rakyat akan boleh jadi baik. Dengan akta-akta, peraturan-peraturan, galakan-galakan, mengurangkan hiburan yang melampau dan sebagainya. Itu kerajaan buat. Jadi kalau kita boleh kata ni, kerajaan baik, rakyat boleh jadi baik. Tapi sebenarnya terbalik pun boleh juga. Rakyat baik, baru kerajaan baik. Kalau dalam kes ni, Allah kata kita kena baik, baru Allah hantar raja yang baik, pemerintah yang baik. Kalau kita tak baik, Allah tak hantar. Ni dia kata tengok. Hati raja pada tangan aku. Barang siapa taat, rakyat yang taat akan daku, taat Allah, aku jadikan mereka itu atasnya rahmat. Aku jadikan raja tu, pemerintah tu, Allah untungnya dapat pemerintah macam ni. Sebab apa? Sebab Allah pegang hati dia. Allah pegang hati pemerintah ni. Jadi baik. Kenapa Allah pegang? Bila Allah pegang, Allah nak bagi hati raja tu, pemerintah tu jadi baik ataupun tak baik, bergantung kepada rakyat. Rakyat patuh pada Allah, aku boleh ubah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati. Allah balik hati. Oh jahat, boleh tukar apa? Tu jadi baik. Boleh. Kita lebih-lebih lagi kat negara kita nampak. Boleh nampak. Dulu begini, swish. Muka orang sini panggil U-turn kot. Tak kisahlah. Swish. Begitu je swish. Boleh. Allah yang balik-balikkan hati. Allah yang membalikkan hati. Jadi, bila Allah balik hati, maka kalau kita ni taat pada Allah, Allah akan balik hati. Kalau katalah pemerintah jahat, jadi baik. Sama ada pemerintah jahat tu, asalnya jahat, bila sebut jahat, maksudnya yang melanggar, yang tidak amanah sebagainya lah, maksud jahat tu. Allah tukar dia jadi baik, ataupun Allah tukar dia dengan yang lain. Tak kisahlah, yang penting pemerintah jadi baik. Sebab rakyat tu baik. Maka barang siapa maksiat akan aku. Kalaulah rakyat yang buat maksiat, aku akan jadikan mereka itu, mereka raja sultan tadi tu, pemerintah tadi, atasnya seksa aku. Menyebabkan Allah kenapalah dapat pemerintah macam ni. Sebab apa? Sebab kita. Allah kata. Sebab kalau kita maksiat, tak patuh pada perintah, tak buat apa yang disuruh, langgar apa yang dilarang, tak buat apa yang disuruh, langgar apa yang dilarang, maka Allah kekalkan ataupun Allah tukar elok-elok pemerintah baik jadi tak baik. Jadi maknanya baik rakyat, Allah hantar yang baik. Memang begitu. Okay. Maka jangan membimbang akan kamu. Sebelum tu ada ketika zaman Sayyidina Ali, memang berlaku macam-macam. Zaman Sayyidina Ali tu, maksudnya Sayyidina Ali jadi khalifah tu, macam-macam berlaku kan. Berperang lah, malah sama-sama Islam. Ada yang Islam tak dengar cakap pemerintah waktu tu. Maka adalah beberapa seorang sahabat dia tanya Sayyidina Ali, kenapa zaman Nabi tak ada pun jadi macam ni? Kita hanya risau dengan orang kafir je. Dengan orang Islam kita tak risau. Kita orang satu. Kenapa zaman Sayyidina Abu Bakar tak ada sangat? Sikit je. Memang walaupun 2 tahun lebih Sayyidina Abu Bakar memerintah, tapi tak adalah pelik macam ni, macam tu lah. Islam sama Islam ada tak puas hati, caras, mencaras, nak gitu, bunuh, membunuh, nak pada jawatan waktu zaman Sayyidina Ali. Siapa yang tanya ni? Sahabat lain yang tanya. Lepas tu dia kata, zaman Sayyidina Umar tak ada. Berapa belas tahun, berapa 12, 13, berapa tahun Sayyidina Umar kan? Oh elok aja. Sayyidina Osman, adalah lagi, memang adalah, tapi masih lagi elok. Tapi zaman kau, kata Sayyidina Ali, kata sahabat dekat Sayyidina Ali, zaman kau macam-macam jadi. Dia nak bagi tahu macam Sayyidina Ali tak kerti merintah lah. Dia kata gitulah. So umpama kata gitulah. Tapi dia tak cakap gitu. Zaman kau ni macam-macam jadi. Tahu tak Sayyidina Ali dia jawab apa? Sebab Sayyidina Ali ni cerdik. Tahu tak dia jawab apa? Ketika zaman Nabi,
Rakyatnya macam aku, macam Sayyidina Abu Bakar. Ketika zaman Sayyidina Abu Bakar, rakyat dia macam kami-kami ni. Ketika zaman aku, rakyatnya macam korang. Sebab tu jadi huru-hara. Sebab tu dulu okey, ikut aja apa pemerintah bagi tahu waktu tu. Betul lah, itu pemahaman dia kan. Jadi dia nak kata Sayyidina Ali ni macam tak pandai. Rupanya macam mana aku nak uruskan negara? Zaman aku perangai macam korang ni semua ada. Tapi zaman Nabi, kau tengok zaman Nabi, akulah pemuda. Akulah pemuda masa zaman Nabi. Sebab tu pemuda macam aku yang menyebabkan Nabi, zaman Nabi relax aja. Zaman Sayyidina Abu Bakar, aku pemuda waktu tu. Zaman Sayyidina Umar, aku antara tak pemuda lah yang dah atau menteri-menteri. Akulah kata Sayyidina Ali. Akulah menteri macam aku. Sebab tu tak ada masalah. Tapi time aku menteri macam korang ni. Kena balik dia. Sama. Itu baru cerita menteri. Macam tu lah juga. Dan ketika zaman Nabi, rakyatnya macam mana? Ketika zaman aku, kau tengoklah rakyat macam mana. Jadi kat situlah kita dapat faham bahawasanya macam mana rakyat, begitulah. Kita tak boleh nak salahkan sangat pemerintah. Maksudnya, kenapa dia utuh? Kenapalah dia ni? Kenapalah tak jatuh-jatuh? Jatuh dah gitu gini. Sebenarnya kita tengok kita sebenarnya. Kalau ikut pada kata Malik bin Dinar, tengok kita. Maknanya kita lah masalah. Sebab tu Allah tak ubah hati dia. Ataupun Allah tak ubah pemerintahan. Sebab kita. Kita yang kena ubah kita, maka Allah ubah. Ni dari satu segi. Dia banyak segi boleh tengok ni. Yeah. Jadi kalau kita faham macam tu, maka jangan membimbang akan kamu, akan lidah kamu. Membimbang ni, maka jangan lidah tu jaga sikit macam tu. Jangan main mengata-ngata je dengan pemerintah. Yang lebih-lebih lagi pemerintah yang Allah lantik, iaitu sultan. Pemerintah yang rakyat lantik boleh lagi ngata kot. Sebab rakyat yang lantik. Kan? Tapi yang Allah lantik jangan. Maksud Allah lantik tu dia lahir-lahir dah memang dia tu. Malah kita tengok pemerintahan tu, siapa jadi sultan, siapa jadi agung, bukan semua boleh jadi kan. Yang dah nak tunggu pusingan berapa pusingan, dia mungkin tak jadi. Dia kata tengok umur aku ni memang tak boleh jadi agung lah. Tapi ada yang kan, nampak? Jadi tak semua. Allah pilih. Allah pilih. Allah pilih. Ada yang boleh jadi 2 kali agung. Kedahan. Allah pilih. Ada yang kalau dia tengok pada giliran, memang aku tak ada harapan lah. Tak adalah negeri mana saya tak sempat nak tengok. Tak ada harapan lah ni. Memang tak ada harapan lah untuk jadi agung. Maknanya Allah pilih. Allah pilih. Jadi bila yang Allah pilih, jangan kata lebih kurang. Tapi yang kita pilih boleh Sebab kita yang pilih. Kita boleh kata kita pilih dia untuk wakil kita. Tiba-tiba dia tak buat kerja. Takkan tak boleh kata Allah pilih. Tak, aku yang pangkah. Aku yang pilih. Jadi bila tak buat kerja, kita nak kata lagi dia. Buatlah kerja. Masuklah parlimen. Ketua. Tarik balik. Itu kan. Itu lain. Itu lain. Katalah. Buatlah kerja sikit. Biarlah nampak sikit buat kerja. Kita kenalah marah dia. Kita kenalah sebab kita pilih. Dan kita boleh jatuhkan dia. Itu bukan, kita tak istilahkan Allah pilih. Kita pilih. Yang Allah pilih, hati-hati. Yang Allah pilih, hati-hati. Lidah tu. Lidah, hati-hati lidah kita. Jangan memaki-maki raja. Tak boleh. Sebab Allah pilih. Dan tetapi taubat kamu kepada Allah, bahawa dilembut akan hati mereka itu atas kamu. Atas kamu. Kita taubat, tengok baik pula. Sebab Allah pegang hati dia. Allah pegang hati dia. Jadi kalau apa-apa je, kita masalah dekat kita. Kita taubat, kita apa, patuh pada perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, tengok Allah ubah. Allah akan ubah. Allah akan ubah yang pegang ke atas. Yang Allah lantik Allah ubah yang Allah lantik lah. Yang kita lantik, kita lah kena ubah. Takkan nak harap Allah ubah, kita lah yang ubah. Sebab kita yang lantik. Kalau kita nak ubah. Tapi yang Allah lantik, Allah ubah. Sebab apa? Bila Allah lantik, dia tak boleh jatuh. Betul tak? Dia tak boleh jatuh lah. Macam tak boleh jatuh. Sebab Allah dah lantik, nak jatuh macam mana? Tak boleh jatuh. Dan sayugianya, bagi raja-raja, mengingatkan dirinya. Bagi raja sendiri, dia kena ingat dirinya. Dan mengira-ngira ayat Quran ini, firman Allah. Kalau raja, kalau boleh hafal dan sentiasa kaji tentang ayat ini. Surah apa tu? Sad ayat 26. Ya Daud. Kenapa Daud? Kita tahu Nabi Daud kan perintah kan, raja kan. Nabi Daud, anak Nabi Sulaiman, semua tu pemerintah. Ya Daud, wahai Daud,
Inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Hai Daud, bahawasanya kami jadikan kamu khalifah dekat muka bumi. Jadikan sultan raja. Maka hukumkan oleh kamu. Kalau nak berhukum tu, hukum oleh kamu antara manusia dengan hukum yang sebenar. Berlaku adil lah. Dan jangan mengikut hawa nafsu. Jangan ikut hawa nafsu. Maka jadi sesat engkau daripada jalan Allah Ta'ala. Ni ingat, raja ingatkan dirinya sendirilah. Dan setengah daripada orang yang mengikut hawa nafsu itu, yang kata yang dia sebagai pemerintah tapi dia ikut hawa nafsu, macam mana? Bahawa jika hadir dua orang yang berbantah-bantah, dua orang datang, ada selisih faham, jumpa, waktu tu kita kata pemerintah, dia semua pakai jumpa pemerintah kan. Sekarang ni tak jumpa direct, mana boleh jumpa direct, dia akan jumpa orang bawah dia. Masalah apa? Masalah agama, ada orang bawah dia, pejabat agama ke apa? Apa? Masalah apa? Masalah pertikaian apa? Orang bawah dia, mahkamah. Itu masalah orang bawah dia. Orang bawah dia. Kalau masalah nak kena tangkap apa? Orang bawah dia? Polis. Kalau perang-perang, askar. Itu masuk orang bawah dia. Yes. Dulu tak. Dulu direct. Pergi direct jumpa. Dia cerita yang direct pergilah ni. Kalau sekarang ni, orang bawah dia lah. Orang yang dipertanggungjawabkan oleh Sultan. Jika hadir dua orang yang berbantah-bantah, ada selisih, atau dua orang yang berkelahi, yang bergaduh pada hadapannya, di hadapan Sultan ataupun wakil dia tadi ni, maka berkehendak pada hatinya yang benar itu bagi orang yang dikasihinya tertentu. Itu adalah orang yang ikut hawa nafsu. Datang, oh yang ni saudara mara aku, ni kawan aku, dia dah bias, dia lebih ke situ dah. Itulah orang ikut hawa nafsu. Maka amaran bagi mereka ini. Amaran bagi mereka ini. Sebab apa? Berlakulah dengan adil. Janganlah sebab dia tu kawan ke, dia tu saudara ke apa, kabel besar ke apa. Sebab tu dia, janganlah gitu. Dan kerana inilah sebab ditanggalkan kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Dalam Syekh Daud kata, kerana itulah kerajaan Nabi Sulaiman tertanggal. Maksudnya runtuhnya kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Daud tak runtuh, Nabi Sulaiman tu runtuh. Maksud runtuh dah tak ada dah. Tak ada dah. Dah tak ada dah kerajaan tu. Kenapa? Dia cerita. Dan yang demikian itu. Ni nak cerita ni macam mana boleh runtuh kerajaan Nabi Sulaiman. Bahawasanya beberapa manusia daripada ahli Jaradah. Ahli Jaradah ni satu negeri lah. Satu negeri, satu kawasan, satu daerah, satu kampung, macam itulah. Nama tempat tu Jaradah. Ni cerita lama, tak tahulah kat mana sekarang ni. Iraq ke, Iran ke, mana ke, tak tahu. Tapi Jaradah ni nama negeri, nama tempat, nama daerah macam tu. Yakni isi negeri isterinya. Bukan Nabi Sulaiman, bukan isterinya, isteri Nabi Sulaiman. Berasal daripada Jaradah, daripada negeri Jaradah, kata-kata kita. Ya. Datang, oh ini orang kampung aku ni, orang kampung isteri Nabi Sulaiman, orang kampung. Isterinya Nabi Allah Sulaiman, namanya Jaradah, nama tempat tu Jaradah. Maka adalah ia terlebih kasih perempuan keduanya, ialah isteri, takkan tak kasih isteri. Okay? Berhukum mereka itu kepada Nabi Sulaiman. Dia datang untuk jatuhkan hukum serta orang lain. Jadi datang, yang ini datang jumpa Nabi Sulaiman untuk jatuhkan hukum. Maka kasih bahawa dimenang bagi isi negeri Jaradah sebenarnya. Maka diberi kemenangan dekat itulah orang yang dikenal tu, bukan kenal pun, satu kampung tadi tu. Maka menghukumkan bagi mereka itu, yang seorang lagi tu dihukum sebab yang menangnya satu kampung. Okay. Maka dibalakan dia dan ditanggalkan kerajaannya. Maka runtuhlah kerajaan. Kat sini ada ulama bahas lagi sebenarnya. Ada yang kata bukan Nabi Sulaiman. Orang bawah Nabi Sulaiman. Jabatan-jabatan tu lah. Bukan Nabi Sulaiman sendiri. Nabi Sulaiman dia kontrol udara, laut, darat. Mana sempat nak tunggu orang ni? Tak ada. Dia kontrol Nabi Sulaiman, dia kontrol jin, binatang.
Semua dia kontrol. Angin. Raja yang raja pada kerajaan yang tak pernah diberi oleh mana-mana. Allah bagi kat Nabi Sulaiman aja. Jadi tak sempat orang main jumpa. Jin nak jumpa lagi, semut nak jumpa lagi, burung hut-hut nak jumpa lagi. Cerita-cerita tu lah. Pakar-pakar nak jumpa, memang tak dan nak jumpa. Iprit nak jumpa lagi. Tu ada kisah kan, kisah Iprit dengan jadi memang tak. Jadi siapa? Maka dia lantiklah orang bawahan. Jabatan-jabatan, kementerian-kementerian. Orang bawah dia ni yang buat hal sebagai tanggungjawab. Dia bos tanggungjawab, orang besar tanggungjawab juga walaupun orang bawah kan. Standard lah. Orang bawah buat salah, memang orang atas kena. Walaupun dia, saya tak tahu. Mana boleh? Engkau bertanggungjawab. Kan? Jadi, setengah ulama kata gitu. Bukan Nabi Sulaiman sendiri. Sebab kalau kita kata Nabi Sulaiman sendiri yang buat macam tu, maknanya Nabi Sulaiman ni dia Nabi. Tapi dia buat salah. Sedangkan dalam i'tiqad kita, Nabi tak maksum, terpelihara daripada dosa. Tak buat salah. Kenapa buat salah? Bukan. Setengah ulama kata bukan. Maka ditanggalkanlah, dibalakan dan ditanggalkan kerajaannya. Habis hancurlah kerajaan tu. Ataupun tak bersambunglah kerajaan tu. Dan kata Ma'qil Ibnu Yasar, aku dengar akan Rasulullah bersabda, tiada daripada seorang hamba yang diberi memelihara rakyatnya. Tak adalah seorang hamba tu maksud yang diberi memelihara rakyatnya. Ini secara umum. Sama ada Allah bagi secara kelahiran sultan tadi, ataupun Allah bagi dalam sudut orang pilih dia. Kan? Menteri ke apa kan? Diberi memelihara rakyatnya, tiada memberi nasihat akan rakyatnya. Dia tak peduli, dia tak bagi nasihat dekat rakyatnya. Tentang agama lah. Tak bagi nasihat pun. Tiada mencium ia akan bau syurga. Allah. Maksudnya tak pesan pun, semayang jangan tinggal, puasa jangan tinggal, zakat bayar. Yang duk pesan apa? Banyakkan kerja, bangunkan negara, membasmi kemiskinan, membasmi kemiskinan. Sibuk duk membasmi kemiskinan. Sibuk dah itu. Bukan kata salah. Habis tak pesan ke? Assalamualaikum. Ni menteri cakap. Boleh tak? Ada gaya. Assalamualaikum. Apa khabar saudara-saudara? Saudara-saudari. Dah semayang ke belum? Ada yang cakap gitu. Sepatutnya kena ada. Solatlah kita. Kerana dengan solat begitu gini. Lepas tu buat pengumuman. Itu dulu pesan. Pesan tu dulu. Itu dalam bab solat. Bab lain-lain lah. Bab apa-apa lah. Pesanan masuk ke TV kejap, tengah-tengah cerita cerai karamah sedap, pengumuman khas 1 minit. 1 minit je lama orang menyampah. 1 minit. Cerita tentang tak bayar zakat begini, ada yang tak bayar zakat contohlah. Suruh bayar kerana jika harta yang diperolehi tanpa dibayar zakat, maka harta tu menjadi api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Tu je nak pesanan. Macam tu lah. Sepatutnya gitu. Pesan. Ni tidak. Duk pesan basmi kemiskinan. Duk pesan tentang dunia je duk pesan. Tak salah. Tapi tak pesan tentang akhirat. Tak cium bau syurga. Kena pesan lah. Pesan. Tentang agama. Tentang jagalah anak-anak. Anak-anak kita. Daripada budaya-budaya. Kan? Ini... ni takut-takut dia pula bawa datang luar masuk. Itu lagi problem. Bawa datang luar bagi joget-joget. Patut dia kena pesan. Janganlah joget-joget sangat. Cukup-cukup lah tu. Joget-joget. Maksud joget-joget, joget sendiri-sendiri. Orang dalam negara buat sendiri. Itu pesanan dia. Patutnya pesan gitu. Takut-takut nanti bawa yang luar. Tak cukup joget. Kita joget lebih sikit. Bawa. dalam Pahang tak cukup joget. Bawa pula joget daripada luar masuk contoh yang tu. Patutnya kita pesan supaya cukup lah joget-joget tu. Joget-joget tu nyanyi-nyanyi ke apa kan. Import dari luar tak cukup. Bahasa Melayu, muzik Melayu mana boleh pergi jauh. Kita ambil orang putih punya. Bawa sekali dengan budaya-budaya. Tengoklah apa yang jadi. Dia siap ludah gitu aja. Dia bawa budaya dia. Tengoklah kat bawah tu yang melompat-lompat tu semua, tengoklah siapa. Anak-anak orang Islam lah. Patutnya disekat benda-benda macam tu. Kalau nak masuk boleh, bagi syarat. Yang pertama, perempuan pakai tudung. Sudah. Orang putih kena pakai tudung dah lah. Buatlah jangan-jangan pun, dia kena masuk. Alah, kalau nak keluar ke negara, kena ikut diorang punya cakap macam-macam. Macam-macam kena ikut cakap diorang. Beginilah. Tiba-tiba dia masuk negara kita, kata merdeka. Kata dah merdeka, buatlah syarat-syarat kita. Tak boleh arak, tak boleh apa sebagainya. Betul lah. Jadi, kena pesan. Dan riwayat pada hadis
Siapa pesan ni? Pemerintah kena pesan. Pada hadis, sabda Nabi. Barang siapa memerintah pekerjaan muslimin, Allah bagi dia jawatan. Sama ada melalui keturunan atau melalui dilantik. Kemudian tiada diberi akan mereka itu nasihat. Cerita nasihat lagi. Tak bagi nasihat tentang agama. Tak bagi pun nasihat tentang agama. Seperti ia nasihat kepada isi rumahnya. Maka ia menyediakan tempatnya dalam neraka. Sedialah tempat dalam neraka. Kalau dalam rumah dia kan, kalau anak-anak dia macam pakai seksi ke apa, dia mesti nasihat. Jangan pakai begini. Begitulah dia kena nasihat rakyat dia. Macam itulah. Jika tidak, maka sedia tempatnya dalam neraka. Kan senang. Sebab itulah jawatan datang dengan tanggungjawab. Dia bukan datang saja. Dia datang dengan kemegahan. Jawatan ni datang dengan kemegahan, datang dengan kekayaan. Dia datang juga, jangan lupa, dengan tanggungjawab. Sebab tu setengah orang bila dilantik, dia kata, tahniah dan takziah. Saya tengok. Tahniah dan takziah sekali. Takziah tanggungjawab besar. Yang itu yang dipersoalkan, orang lain makan masuk syurga dah, dia kena beratur. Banyak hal dia nak kena settle dekat Padang Mahsyar. Lepas tu tahniah juga. Takziah pun takziah juga. Sebab tahniah jika dia buat dengan cara betul, memang tahniah lah. Dia masuk syurga tanpa hisap. Macam kilat. Tapi kalau dia buat hal, merangkak lah jawabnya. Dan riwayat daripada Abdul Rahman ibnu Samurah. Katanya sabda Rasulullah SAW. Bagiku, jangan kamu pinta jadi wali. Nabi kata, jangan minta jadi wali. Wali ni samalah wali memerintah manusia. Jangan minta jawatan. Jangan minta jawatan, Nabi kata. Maka bahawasanya, jika diberi akan dia, kalau orang yang bagi, engkau, dengan tiada meminta, tak minta orang bagi, ditolong Allah akan dikau atasnya. Allah akan tolong. Ya. Dan jika diberi akan dia dengan meminta, dia minta, patut kemudian dapat jawatan. Diserahkan dikau kepadanya. Maknanya, kau tanggung sendirilah. Kau buat sendirilah. Ikut cekedik kau sendiri. Tapi kalau dia tak minta, tapi orang yang lantik, dan dia kena tengok juga. Bila orang lantik, dia tengok. Kalau aku tak ambil, datang yang wahara ni ambil macam mana? Kita kadang-kadang sedaplah cakap kan. Sedaplah cakap, tuduh itu, cakap macam-macam, sedap. Tapi kita biarkan orang yang tak layak ambil tampuk pemerintahan. Kadang-kadang gitu. Sepatutnya bila tak diisi pemerintahan dengan orang yang sepatutnya, maka orang yang tak sepatutnya lah isi. Kalau kan ada orang kata kan, tak payahlah ulama-ulama ni duk baca kitab lah. Tapi siapa? Kalau macam tu, Allah hai. Yang diisap pun isi. Siapa yang isi? Isi orang yang tak tahu apa-apa. Macam mana? Akhir sekali, nak baca kitab pun tak boleh. Dengan sebab tu. Jadi, yang pertama, Nabi kata, jawatan jangan minta. Tapi jika bagi, kadang-kadang wajib terima. Jika diberi, jika dilantik, wajib terima. Bila tak ada yang layak melainkan dia. Ataupun kalau dia tak ambil, geng-geng merapu yang masuk. Yang ambil. Maka wajib dia terima. Wajib dia terima. Tapi secara umumnya, tiada meminta. Sebab tu sekarang ni dah bagus dah cara dia. Orang yang, bukan lantik, dia panggil calon, lepas tu sokong, undur. Jadi seolah-olah macam, dia tak minta. Orang lantik kan. Malah, kalau nak undur pun boleh kan. Nak undur pun boleh. Memang saya dilantik tapi saya tak nak. Pun boleh. Jadi sistem sekarang dah cantik dah. Iaitu orang yang lantik kemudian undi. Maka kita boleh kata yang dilantik tu bukan dia minta, orang yang bagi. Cuma jangan ada cerita kat belakang lah. Nanti adalah bagi. Jangan macam tu je lah. Itu dia minta lah maknanya. Jangan minta. Jangan minta. Jangan minta. Nabi kata. Sebab kalau tak minta, orang diberi juga jawatan, Allah tolong. Itu ya. Adapun kelebihan adil, ketahui olehmu. Kalaulah dah dapat jawatan dan dia adil, ketahui olehmu. Bahawasanya adil malik itu, adil raja itu, mewajibkan kita kasih akan dia. Wajib kita kasih pada pemerintah yang adil. Dan zalimnya, dan kalau pemerintah itu zalim, mewajib bercerai-cerai daripadanya. Jangan duduk dekat-dekat, cerai. Jangan geng dia. Macam itulah. Jangan geng dia. Bercerai dengan dia.
Dan afdal zaman itu zaman raja yang adil. Kalau zaman pemerintah yang adil, itulah seafdal zaman. Cuma kalaulah pemerintah itu zalim, jangan kita join sekali. Kalau dia adil, maka barulah kita join sekali dengan dia. Sabda Nabi bahawasanya amal imam yang adil, amalan ibadah imam yang adil. Imam tu ketua lah, pemerintah lah, yang adil pada rakyatnya sehari terlebih afdal daripada amal orang yang adil pada ahlinya. Ahli itu ahli keluarganya 100 tahun. Kita baik adil dekat ahli keluarga kita dalam rumah. Okay. Besar pahala sebab kita berlaku adil, buat baik pada ahli keluarga kita dalam rumah. Ketua pemerintah, dia buat baik adil dengan rakyat dia. Bezanya yang tadi tu duduk baik, bezanya 100 tahun. Bezanya 100 tahun sehari. Jadi maknanya, contoh dia 100 tahun dia buat baik dengan ahli keluarga dia dalam rumah. Okey, pahala besar kan? 100 tahun dia buat baik. Kata umur dia banyak, umur dia 2-3 tahun lah. 100 tahun dia buat baik dengan ahli keluarganya dalam rumah. Seorang ni raja, sehari je dia buat baik dengan rakyat dia. Sama dengan 100 tahun. Kalau 2 hari, sebab apa? Bila pemerintah dia baik, kesan dia pergi merata. Kalau kita ketua keluarga buat baik dengan keluarga, kesan dia kat kita je. Sebab tu dia lebih besar pahala ni, kelebihan. Dan kita tengok sangat benar lah. Sangat benar. Ketua pemerintah yang adil macam Khalifah Islam yang kelima, Umar Abdul Aziz. Sangat adil. Saksama. Last sekali, Allah bantu dengan tentera yang paling hebat. Terlahirnya tentera yang paling hebat waktu tu. Umar Abdul Aziz. Dan sehingga kan nak bagi zakat pun tak ada yang nak terima. Setengah ulama kata tak ada nak terima sebab semua kaya. Ada ulama kata bukan semua kaya. Walaupun dia miskin, tapi dia tak nak. Dia berjiwa besar. Bagi orang lain lah. Engkau kan susah. Tak apa, aku pandai-pandai lah nak hidup. Padahal dia layak terima zakat. Sampai tak ada orang, semua tak nak terima zakat. Ada yang kata tak, memang kaya betul. Jadi tak boleh terima zakat. Ada kata gitu juga. Tak kisahlah yang mana-mana. Yang penting Khalifah Islam Umar Abdul Aziz, dia memerintah cuma 2 tahun. Lebih kan? 2 tahun je. 2 tahun sahaja. Tapi adalah tentera yang terbaik, rakyat yang terbaik pada waktu tu. Dan sabda lagi. Dan lagi sabda Nabi. Adil imam sesaat. Sesaat je imam tu adil. Ketua pemerintah adil sesaat. Terlebih kebajikan daripada ibadah 60 tahun. Ini semua fadilat-fadilat untuk orang lah. Bukan untuk kita. Doa lebih lagi, lebih besar pahalanya daripada ibadah 60 tahun. 1 saat je buat baik. Logik lah kan. Pemerintah yang adil, tengoklah. Berjuta orang ambil manfaat daripada dia. Dan lagi doa imam yang adil tiada ditolak. Doa imam yang adil, bila sebut imam, pemerintah. Sebab tu pemerintah kena baca doa. Membaca doa. Sebab tak ditolak pemerintah. Minta makmurkan negara, minta imam sendiri atau ketua nombor 1 sekali dia doa. Jadi kalau kita tengok kat sini, ketua dia semua sebut imam, ketua pemerintah cerita ni. Tapi kalau kita tengok kat sini, bila sebut pemerintah, dia bukan pemerintah dia memerintah seorang-seorang, dia ada tim. Mesti kan ada tim. Mana boleh memerintah seorang? Nabi ada tim dia kan. Jadi bila kata pemerintah yang adil, sebenarnya bila sebut pemerintah yang adil, dia bukan seorang, dia ada tim. Dan tim dia ni 4. Ataupun bahasa ahli-ahli hukama, dunia ini didukung dengan 4 tiang. Macam tu lah. 4 tiang. 4. Bila sebut pemerintah adil, dia 4. 4 ni ada, baru namanya adil. 4. Yang pertama, kebijaksanaan cendekiawan. Dia mesti kena ada orang bijak. Orang belajar punya orang. Kebijaksanaan golongan cendekiawan. Mestilah kena ada. Strategi apa, mestilah ada. Yang kedua, doa orang yang jujur. Mesti kena ada. Untuk jadikan negara tu aman, pemerintah dan rakyatnya aman damai. 2, doa orang yang jujur.
Yang ketiga, mesti kena ada golongan orang yang berani. Kegagahan. Orang yang beranilah, gagah orang yang berani. Yang keempat, keadilan pemerintah, ketua. Baru ada. Baru cukup. Kalau salah satu tak ada, negara tu tak boleh pergi jauh. Walaupun pemerintah adil. Pemerintah adil tapi tak ada cendekiawan, tak jadi. Ada cendekiawan tapi tak ada orang berani. Tak jadi, kena serang, kena takluk. Dia mesti kena ada. Jadi dalam negara, dalam pemerintahan, dia mesti ada watak-watak macam Sayyidina Umar. Apa Sayyidina Umar? Berani, mesti ada watak ni. Mesti ada watak. Dia tak boleh semua baik. Tak boleh. Mesti ada watak ni. Sayyidina Umar. Dia mesti ada Sayyidina Abu Bakar. Lembut. Mesti ada watak ni. Dia mesti ada Sayyidina Osman. Macam Sayyidina Osman. Kaya. Dia mesti ada macam Sayyidina Ali. Bijaksana. Pintu pengetahuan Sayyidina Ali ni. Mesti ada. Dia mesti ada macam Khalid Al-Walid. Pakar strategi. Pakar formula. Bukan pakar strategi. Bukan pakar formula. Pakar strategi. Macam Khalid Al-Walid. Dia mesti ada macam Abu Hurairah. Rajin. Abu Hurairah. Dia riwayat berbanyak hadis. Ribu. Rajin. Mesti ada orang-orang ni. Dia mesti ada macam Abdul Rahman bin Auf. Tak payah ceritalah. Orang kaya. Orang bisnes. Kaya punya. Bisnes. Dia mesti ada orang macam Zubair Al-Awwam. Kaya juga. Dia mesti ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Selain daripada kaya, pemanah tepat. Maksudnya dari sudut ketenteraan. Mesti kena ada watak-watak macam ni. Mesti ada macam Muawiyah. Mesti ada macam anak-anak muda macam Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Mesti ada macam Ibnu Abbas. Mesti ada macam Anas bin Malik dan sebagainya. Mesti ada tu watak tu. Mesti ada anak muda. Dia tak boleh. Anak muda tak ada. Yang tua-tua je semua. Siapa nak ganti nanti? Dia mesti ada anak muda. Mesti ada generasi pelapis. Mesti ada orang berani. Kerja dia belasan orang je. Mesti kena ada. Kena ada. Kerja dia belasan orang je. Memang kena ada. Dia kena ada orang yang mententeramkan. Apa-apa hal dia orang semua respect kat dia. Dia mesti ada semua. Mesti kena ada. Dia kena ada orang pandai pidato bercakap. Dia kena ada orang tak pandai bercakap tapi kerja boleh. Yang pandai bercakap biasa tak pandai kerja. Kau cakap mantap tapi buat kerja jang. Tak jadi kerja dia. Ada orang tak bercakap tapi kerja dia jadi. Mesti semua ada. Dia tak boleh. Dia tu bercakap je pandai. Buat kerja tak pandai. Tak boleh kata gitu. Sebab bidang dia bercakap, suka dia cakap. Dia buat kerja, buat kerja pun pandai buat kerja. Mesti ada semua tu. Itu semua yang dipanggil, yang dimaksudkan pemerintah yang orang kata adil. Mesti ada benda. Tak ada semua ni tak boleh. Takkan jadi. Mesti canggung, mesti tak sempurna lah. Tak sempurna. Mesti ada watak-watak. Dan watak-watak tu kita kena kaji lah. Zaman sahabat. Zaman Nabi. Kita kaji, ada macam ni, ada macam ni, ada. Ada pakar strategi, sahabat strategi. Kan dia jual dekat pasar tu, dia jual semua. Tapi paku je. Paku je. Macam mana kisah tu? Panjang kisah tu. Paku ni aku punya. Jadi dia paku, dia letak hari-hari daging busuk. Dah kali Yahudi tu jual. Ada yang kecerdikan perigi, telaga. Kan? Yahudi punya telaga. Orang kaya kan beli. Cerdik beli. Beli macam mana? Tak boleh, tak nak jual. Okey macam ni lah. Aku beli, kita gila-gila. Hari ni aku, esok engkau punya. Hari ni aku, esok engkau punya. Wah gila gitu. Time orang Islam beli lah. Nabi punya strategi. Mesti ada orang cerdik ni. Beli gila-gila Yahudi kata okey, masih lagi aku punya telaga ni. Cuma sehari dia aku boleh jual. Tapi masih lagi aku punya. Dia tak tahu strategi dia jauh pergi. Macam mana? Time orang Islam punya free. Time dia punya kena bayar. Jual air kena bayar. Siapa tak laku lah. Tak laku lah. Akhir sekali macam ni lah. Kau nak aku jual semua lah. Kecerdikan Sayyidina Osman sebagainya. Kena ada macam ni. Dia cerdik tapi duit tak ada, berlambak. Cerdik tapi duit tak ada. Dia kena ada orang duit. Ada kena ada orang yang ada duit untuk labur. Semua kena cukup. Barulah dia dinamakan pemerintah yang adil. Kalau tidak tak boleh. Dia mesti kena ada watak-watak tadi. Apa dah? Cukup dah. Dan nak berhenti kat mana? Dan lagi daripada Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, bahawasanya berkata ia bagi Ka'ab, khabarkan olehmu daripada syurga jannah. Ini pun kefadilat kita baca sajalah. Jannatul Aden, syurga Adnin. Dan maka
maka berkata, ya hai Amirul Mukminin, tiada duduk padanya melainkan Nabi atau Siddiq atau Syahid atau Imam pemerintah yang adil. Ini kelebihan lah. Bila ditanya, syurga Adnin. Siapa yang dalam tu? Nabi, Siddiq, syuhada dan pemerintah yang adil. Kata Umar, tiada aku Nabi. Bila Umar tanya, Ka'ab, siapa masuk syurga Jannatul Adnin? Hebatlah syurga tu. Kata Sayyidina Umar. Tanya Ka'ab, sahabat Nabi juga. Ka'ab kata, yang masuk dalam tu Nabi, orang Siddiq, orang syuhada, orang syahid dan pemerintah yang adil. Ketika itu Umar pemerintah, khalifah. Lepas tu kata Umar, tiada aku Nabi. Alamak, terliur lah nak masuk syurga tu. Tapi aku bukan Nabi. Tiada aku Nabi. Aku benarkan Rasulullah, tapi aku membenarkan Nabi. Tapi aku bukan Nabi. Dan tiada aku imam yang adil. Aku ni bukan pemerintah yang adil. Dia tu. Dia kata dia tak adil lagi. Sayyidina Umar. Aku ni tak adil sangat lah. Tak adil dia kata ni. Tapi terliur dekat syurga ni. Syurga Adnin. Kemudian, dan bahawasanya aku harap bahawa aku tidak zalim. Cuma walaupun aku ni tak adil, aku ni taklah adil sangat, tapi aku harap aku taklah zalim. Dan ada pun syahid. Kalau syahid pula, syahid boleh masuk syurga tu. Maka di mana bagiku dengan dia? Aku memang mana boleh syahid, tak boleh syahid, macam tak ada harapan nak syahid. Ya. Kata Hasan, maka jadikan dia Allah jadikan dia Siddiq, benar, memang benar apa Sayyidina Umar, syahid, mati syahid, dan menghukum dengan adil waktu dia memerintah. Sebab dia tiga-tiga dia kata bukan aku, tawaduknya dia, maka Allah bagi tiga-tiga kat dia. Dia syahid, dia mati, yang kena bunuh. Abu Lu'lu' apa nama tu kan kena bunuh kan ketika semayang, dia mati kena bunuh. Dia kan Siddiq, memang membenarkan Nabi, dan dia juga dia kan membenarkan Nabi. Aku nak pergi hijrah, siapa yang isterinya nak bagi isterinya jadi janda, siapa nak anaknya jadi jatim, halang aku nak pergi hijrah. Membenarkan Nabi, direct. Jadi dia kata aku ni taklah Nabi, tapi Allah jadikan dia Siddiq, Allah jadikan dia syahid, kena bunuh mati syahid, dan Allah jadikan dia menghukum dengan adil, kan dia menghukum dengan adil. Sebab dia tiga-tiga dia kata tak. Dia tawaduk. Berhenti kat situ. Bertanya Iskandar akan hukama ahli Babil. Babil ni Babylon lah. Cerita Babylon pula lepas ni. Mana tadi? Okay, kat situ lah. Wallahu alam. Tunggu dulu. Kafarah dan subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Iskandar.